Beriman kepada kitab, pengertian rukun iman. Pengertian perkara-perkara yang wajib difahami. Rukun iman adalah perkara-perkara yang wajib difahami, dipercayai, lalu diyakini oleh setiap orang yang mengakui dirinya sebagai seorang Islam, seorang Muslim. Perkara-perkara rukun iman. Apa dia? Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman maksudnya percaya kepada adanya Allah. Yang kedua, beriman percaya adanya malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan juga qadar, ketentuan. Pengertian beriman kepada kitab. Kitab ini ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai panduan manusia dan mengandungi permasalahan hidup yang lengkap. Jadi satu kitab panduan yang diturunkan Allah kepada Nabi dan juga Rasul, ianya sebagai panduan hidup manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup. Pengertian beriman kepada kitab mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para Nabi dan atau Rasulnya melalui perantaraan Malaikat Jibril yang menjadi panduan kepada manusia dan mengandungi peraturan hidup yang benar, larangan dan perintahnya, janji-janji dan juga ancaman-ancaman. Manakala hukum beriman kepada kitab adalah wajib, hukumnya adalah wajib. Dan orang Islam yang tidak meyakini dihukumkan terkeluar daripada Islam, iaitu murtad. Siapa yang tak meyakini bahawa adanya kitab, dia terkeluar daripada Islam. Jumlah kitab ada 4 buah kitab yang wajib kita beriman, ketahui. Jumlah kitab ada 4. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Baik. Terus dalil naqli. Naqli ini adalah dalil daripada Al-Quran yang perlu kita beriman kepada kitab. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah An-Nisa ayat ke-136. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada kitab Quran yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitab dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nama kitab dan rasul. Baik, jika kita lihat nama kitab Zabur ini adalah diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, iaitu bahasa dia adalah bahasa Qibti, mengandungi fatwa, doa, zikir dan juga nasihat di dalam kitab Zabur. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam yang berbahasa Ibrani. Syariat, akidah yang benar, kandungan dalam kitab itu ada menyebut tentang Rasul terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Manakala Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Suryani, menyebut Rasul terakhir, iaitu Muhammad SAW. Kandungan kitab Taurat telah ditambah oleh
orang Kristian sehingga menjadi beberapa buah kitab. Jadi kitab Injil sudah diseleweng oleh penganut-penganut Kristian sehingga kitab asal, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kita tidak dapat mengenali yang asalnya sebab ditokok tambah oleh penganut-penganutnya. Kemudian datangnya kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Sebuah kitab yang lengkap, ada 114 surah dan 30 juzuk yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, hukum, muamalat, kisah, munakahat dan juga jenayat, panduan manusia hingga hari kiamat. Jadi sebagai panduan hidup manusia bagaimana untuk kita berhadapan dengan hari kiamat, hari akhirat. Yang keenam adalah suhuf. Suhuf ni apa dia? Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai panduan manusia yang mengandungi dasar agama, nasihat dan pengajaran yang tidak lengkap. Jadi kitab, apa beza kitab dengan suhuf? Kitab ini yang lengkap dengan syariat. Suhuf ini kitab juga, kitab kecil yang tidak sempurna lengkapnya. Tidak lengkap kesempurnaannya. Cuma berunsur nasihat juga, pengajaran, kisah-kisah yang boleh kita pelajari di dalam suhuf ini. Bilangan suhuf ada 100 buah suhuf. Dalil suhuf, inna hadha lafi suhufil ula, lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Maksudnya sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam suhuf-suhuf yang terdahulu, iaitu suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Baik. Ini ada juga Nabi Syith alaihi salam ada 50 suhuf. Nabi Idris ada 30 suhuf. Nabi Ibrahim ada 10 suhuf. Nabi Musa ada 10 suhuf. Tujuan kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Kelebihan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi kandungan Quran terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Sebab itulah ramai hafiz-hafiz Al-Quran. Jadi orang-orang yang ingin menyelewengkan Al-Quran tidak boleh sebab ramai yang menghafal isi kandungan Al-Quran. Jika ada yang menyelewengnya, ramai yang orang-orang yang hafiz Quran ini yang akan mengetahui tentang itu adalah bukan daripada Al-Quran. Al-Quran memansuhkan syariat-syariat dalam kitab-kitab sebelumnya. Datangnya Quran, maka kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat dengan sendirinya termansuh. Maknanya kita perlu mengutamakan Al-Quran, tidak mengutamakan kitab-kitab yang sebelum ini. Syariat dalam Quran sempurna dan lengkap. Kesan beriman dan akibat tidak beriman. Kesan beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan takut untuk melakukan kejahatan. Kita akan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi syafaat semasa di mahsyar nanti. Akibat tidak beriman pula kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jadi malas berusaha. Kita akan tiada panduan, pedoman hidup. Panduan ataupun pedoman, contoh ikutan untuk kita nak ikuti. Tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul perasaan hasad dengki. Ini adalah kesan tidak beriman kepada kitab Allah Subhanahu. Kesan lain beriman kepada kitab, hati kita akan jadi lembut. Wujudnya sifat suka membaca Al-Quran. Seterusnya dapat memahami dan mempelajari isi Quran. Dapat mengamalkan sifat-sifat yang baik mahmudah seperti
taat kepada ibu bapa, manusia akan menerima syariat Islam dan melaksanakannya dengan baik.